Sebuah dasar yang dilancarkan dengan penuh gah, digembar-gemburkan di parlimen kononnya sebagai penyelesaian kepada masalah keselamatan pelajar. Tetapi akhirnya hanya menjadi kertas cantik yang tidak berfungsi. Itulah yang kini diperkatakan tentang dasar sekolah selamat Kementerian Pendidikan di bawah pimpinan Fadlina Siddiq. NGO Kumpulan Mandiri melalui penyelarasnya Hamdin Nordin lantang mendakwa bahwa dasar ini sebenarnya hanya menguntungkan kementerian semata-mata, seolah-olah syok sendiri kerana tidak melibatkan pihak berkepentingan dalam proses pembentukan dan juga pelaksanaannya. Persoalannya, betulkah dasar ini gagal sejak dari awal lagi kerana tidak ada sesi libat urus yang menyeluruh? Hamdin menegaskan sebarang dasar sekolah sepatutnya dibina melalui perbincangan terbuka dengan gerakan mahasiswa, badan sivil, ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Tetapi yang berlaku, kata beliau, Kementerian Pendidikan hanya mengumumkan seolah-olah mereka sudah menemui jalan yang terbaik, sedangkan hakikatnya ia tidak menyelesaikan masalah sebenar. Beliau menambah lagi, dasar hanya boleh dianggap terbaik apabila telah diuji, dikritik, diperhalusi, dan ditambah baik dengan pandangan masyarakat, dan bukan sekadar diluluskan untuk memenuhi agenda politik. Kritikan terhadap Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq semakin keras apabila Hamdin mendakwa walaupun dasar sekolah selamat sudah dibawa ke parlimen, pelaksanaannya tidak dijalankan dengan betul di lapangan. Bahkan, dalam satu pertemuan dengan kumpulan tertentu yang menuntut keadilan bagi kes kematian pelajar tingkatan 1, Zara Khairina Mahathir, Fadlina hanya sekadar membangkitkan kewujudan dasar itu, seolah-olah mahu menjadikan ia sebagai jawapan tuntas. Tetapi realitinya, kata Hamdin, dasar itu gagal menyelamatkan Zara. Dasar yang baik tanpa implementasi ibarat hiasan di atas kertas putih. Nampak kemas, tetapi kosong dalam fungsi. Ini membuatkan ramai tertanya-tanya. Apakah Fadlina lebih mementingkan imej politik daripada perlindungan sebenar terhadap murid-murid di Malaysia? Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Tragedi Zara Khairina menjadi titik tolak kemarahan rakyat di seluruh negara. Zara ditemui tidak sedarkan diri di longkang bawah asrama sekolahnya di Papar, Sabah pada 16 Julai yang lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kes ini dipercayai berpunca daripada insiden buli dan ia telah menggemparkan seluruh negara. Malah rakyat Sabah khususnya menuntut jawapan jelas dan tindakan yang tegas kerana mereka melihat kementerian seolah-olah melepaskan tangan. Hamdin menekankan bahawa Fadlina perlu turun padang, melawat sekolah-sekolah dan mendengar sendiri rintihan rakyat, terutamanya di Sabah yang kini marah dan kecewa dengan pengendalian kes ini. Adakah seorang menteri hanya boleh bercakap di kerusi parlimen atau sepatutnya berdiri di hadapan rakyat dan keluarga mangsa untuk menenangkan hati mereka? Kini, siasatan kes Zara tidak lagi di bawah polis tempatan semata-mata. Polis mengesahkan bahawa pasukan khas dari Bukit Aman telah mengambil alih siasatan, manakala Jabatan Peguam Negara mengarahkan inkues bagi memastikan kebenaran terdedah. Lebih mengejutkan, Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Pichai mengesahkan bahawa 3 pegawai kanan polis yang terlibat dalam siasatan awal disyaki telah melanggar prosedur operasi standard. Bayangkan, dalam kes sebesar ini yang melibatkan nyawa seorang pelajar, masih ada kelekaan dan kecuaian pihak berkuasa. Jika siasatan awal pun sudah goyah,
Bagaimana pula keluarga Zara boleh yakin bahwa keadilan benar-benar ditegakkan? Perdebatan tentang dasar sekolah selamat ini mengingatkan kita kepada banyak dasar kerajaan sebelum ini yang sering dilancarkan dengan penuh slogan tetapi akhirnya terbukti tidak mampu mengubah keadaan di lapangan. Contohnya, isu buli di sekolah bukanlah perkara yang baru. Laporan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kadar buli semakin meningkat walaupun pelbagai program telah pun diperkenalkan. Malah Kementerian Pendidikan pernah mengumumkan pelan tindakan anti-buli, program kaunseling, kempen kesedaran, tetapi angka kes buli tetap menghantui sekolah-sekolah di seluruh negara. Jadi tidak heranlah jika rakyat mulai hilang kepercayaan terhadap janji-janji besar yang tidak disertai dengan pelaksanaan sebenar. Disinilah muncul persoalan kontroversi yang ramai tidak berani tanyakan secara terbuka. Adakah dasar sekolah selamat ini sebenarnya hanya satu gimik politik untuk menunjukkan kononnya Kementerian Pendidikan serius, sedangkan hakikatnya mereka tidak mahu berdepan dengan masalah sebenar? Lebih jauh lagi, adakah ini mencerminkan kegagalan kepimpinan Fadlina dalam memahami realiti di lapangan, khususnya di Sabah yang sering merasa terpinggir dalam hal pendidikan dan keselamatan pelajar? Jika benar, maka tragedi Zara ini bukan sekadar isu buli semata-mata, tetapi menjadi simbol bagaimana dasar kerajaan pusat gagal melindungi pelajar di hujung negara. Mari kita tanya diri kita bersama-sama. Apakah yang lebih penting bagi seorang menteri? Membentangkan dasar indah di parlimen untuk tepukan dan sorakan, ataupun memastikan satu nyawa pun tidak melayang akibat kelemahan sistem? Dan apakah tragedi Zara ini akan menjadi wake up call kepada kerajaan atau sekadar ditutup dengan jawatan kuasa khas dan laporan inquest tanpa sebarang perubahan yang nyata? Sebelum saya akhiri ulasan saya pada hari ini, saya ingin tinggalkan satu persoalan yang mungkin pedih tetapi perlu kita renungkan bersama. Jika Zara ini adalah anak seorang VIP di Kuala Lumpur, adakah kesnya akan dilayan dengan cara yang sama? Adakah kementerian akan hanya bercakap tentang dasar atas kertas atau mereka akan bergerak pantas untuk memastikan setiap sudut sekolah itu selamat, setiap guru diberikan latihan yang khusus, dan setiap pelajar dilindungi? Inilah persoalan yang membakar hati ramai rakyat. Dan mungkin jawaban kepada soalan inilah yang akan menentukan sejauh mana kerajaan benar-benar serius tentang keselamatan anak-anak kita. Jadi sahabat semua, apakah Anda percaya dasar sekolah selamat ini benar-benar wujud untuk melindungi anak-anak kita, ataupun ia hanyalah sekadar persembahan politik yang gagal menyelamatkan Zara dan mungkin mangsa-mangsa lain di masa depan? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen karena inilah perbincangan yang kita tidak boleh diamkan. Baiklah semua, sahabat-sahabat semua, kalau belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, Karens VMY, karena kita akan terus membongkar isu-isu yang orang lain mungkin tidak mau sentuh, dan kontroversi dasar-dasar kerajaan, juga tragedi rakyat, hingga ke pertanyaan-pertanyaan pedih yang mencabar pemimpin kita. Jangan juga lupa untuk tekan lonceng supaya Anda tidak terlepas setiap pendedahan, like juga dan share juga video ini kepada kawan-kawan Anda. Dan ingat, di sini kita bukan sekadar bercerita, tetapi mencari kebenaran yang ramai coba sembunyikan. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, kita jumpa lagi. Terima kasih.